Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati musi majlis, pengerusi, tuan imam, serta seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur Taman Kasturi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, pada ayat 153. Tengok surau ni unik sikit tuan-tuan. Orang Indon pun ramai, Bangla pun banyak, Melayu pun ada. Ini betul-betul multiracial kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bih la'allakum tattaqun. Ayat di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat 153, yang bermaksud, dan sesungguhnya inilah jalanku, jalan yang lurus. Tajuk kita malam ni, jalan yang lurus. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, maka ikutlah jalan ini dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan menyebabkan kamu berpecah belah. Yang demikian adalah perintahku. Moga-moga kamu tergolong di dalam golongan hamba-hambaku yang bertakwa. Ini muqaddimah dia, ya. Al-An'am ayat 153. Jalan yang lurus dalam ayat ini tuan-tuan ialah agama Islam. Dan kita perlu ingat, agama Islam, sumber agama Islam dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Sesiapa yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, yakin dan percaya insya-Allah kehidupan dia selamat di dunia, sejahtera di akhirat. Di antara dalil Quran dalam suratul Isra, surah ke-17, pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Isra surah ke-17 ayat ke-9. Yang catat ni esok balik, bagi teh tarik pula kat aku. Bila yang aku minta ni? Awak minum sendiri boleh, saya tak minum teh tarik. Ni bukan apa ni, ni nak pujuk aku lain kali boleh mai lagi ni. Kan? Ambil hati tu. Yang bermaksud sesungguhnya inilah sebuah kitab, yakni Al-Quranul Karim. Dan kemampuan Al-Quranul Karim ialah yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran mampu memimpin umat manusia ke jalan yang lurus. Nanti saya sebut kenapa. Dan Al-Quran juga membawa berita-berita gembira.
kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Selepas mereka percaya, mereka beramal. Sesungguhnya bagi mereka ganjaran yang besar. Kata ulama, ganjaran yang besar ini di dunia dan juga di akhirat. Di dunia hidupnya Masya Allah penuh keberkatan, senantiasa dalam perlindungan Allah. Di akhirat esok sejahtera kerana akan dimasukkan ke dalam syurganya. Itulah balasan kepada hamba-hamba Allah, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai panduan di dalam kehidupan. Dia tak sebut hadis pun dalam ayat tadi. Ya? Sebab kita perlu fahami hadis itu sendiri adalah kalam Allah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, insan pilihan Allah ini dipimpin dengan wahyu. Dia tak seperti kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Surat An-Najmi, surah ke-53 ayat 3 dan 4. Ini dalil. Ini yang membezakan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di kalangan orang Melayu beragama Islam menyatakan, kenapa kita perlu ikut dia? Dia macam kita, dia makan, dia minum, dia nikah, dia kahwin, dia pun meninggal dunia. Ya, betul di segi itu, tetapi ada yang membezakan kita. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Suratul Najmi, surah ke-53 ayat 3 dan 4, termasuk suratul Kahfi, surah ke-18 pada ayat yang terakhir, ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, Allah suruh Nabi memberitahu pada umat manusia, memang betul aku dengan kamu ni sama sahaja. Tetapi yang membezakan di antara kita ialah aku dipimpin dengan wahyu. Wahyu itu adalah kalam Allah. Sebab itu tak boleh sama sekali kita menolak hadis. Nah, baik, kalau nak dengar hadis tentang, ada juga ayat Quran, saya teringat. Rujukan kita dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surah An-Nisa. Raya kan ni? Hah? Bila yang dia orang puasa? Hah? Tak puasa pun boleh raya? Alamak. Yang syok Melayu pun tumpang raya tu aku pelik. Pakat balik kampung lah. Ya Allah. Pak tak balik kampung pak? Orang mana ya? Orang Jawa. Aku orang Lubuk Pakam, Medan. Ibu ko orang Indon. Waduh. Hei, aku pergi ceramah di Indonesia, betul tak? Cakap orang Indon punya minat. Dengar aku cakap Indon. Di sana mana ada muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Oh. Betul tak? Ha? Lalu saya cakap lagi Indon kak. Maaf ya pak, saya ingin bertanya kepada bapa-bapa. Di antara bapa-bapa, siapa kepala bapa? Itu cakap Indon, kepala bapa. Kepala polisi, mereka semua kepala tuan-tuan. Itu cerita dia. Ustaz ni kalau keluar TV tuan-tuan, Ustaz ni memang tak boleh cari makan lah. Meletuplah aku. Nasib baik tak keluar TV. Baik. Nah, kita baca ayat Quran, kemudian kita baca hadis untuk membuktikan bahwasanya rujukan utama umat manusia ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama An-Nisa ayat 59. Saya baca ayat ni sepenuhnya tuan-tuan. Sini dia bagi teh tarik, satu tempat dia bagi orange. Kan? Saya ada air ni tak parah. Memang saya minum air ni dah 13 tahun lah. Di rumah saya memang banyak lah. Bukan saya jual, saya minum untuk keluarga. Air ni baik tuan-tuan, air gaul. Kalau kita nak buat perubatan apa semua, insya-Allah. Nah, dia ada kelebihan air ni.
Air ni memang air daripada bumi. Di Temeluh Pahang. Nah, ketika pondok tersebut mengalami krisis kewangan, Allah takdirkan bumi di pondok, kawasan pondok itu mengeluarkan air yang cukup hebat. Air ini dia bawah sikit saja daripada air Zam-Zam. Saya dah minum air ini hampir 13 tahun, 14 tahun. Saya boleh differentiate, saya boleh membezakan tuan-tuan, sama ada ini air gau ataupun air mineral biasa, sebab rasa dia memang lain. Kalau nak buat perubatan ni di antara lah. Saya pun part time bomo juga, part time bukan full time. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, An-Nisa surah yang keempat ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kenyang makan tengah hari tadi tak habis-habis ni. Itu yang sendawa tu kenyang. Hampa masak apa malam ni? Takkanlah roti canai kot. Hampa ingat aku Bangla ke? Bangla pun dia tahu juga makan siakap 3 rasa ke apa. Yang bermaksud surah yang keempat An-Nisa ayat 59. Siapa yang cek handset kalau tak betul, beritahu ustaz salah. Kan? Setiap kesalahan Tuan Imam saya akan bayar pada Tuan Imam RM100. Berani terima tak cabaran saya? Kalau semua yang saya baca betul, surah betul, ayat betul, Tuan Imam bayar saya RM1000. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, ini adalah anugerah Allah kepada saya. Alhamdulillah, itu perkataannya. Sebab itu di antara tanda syukurnya seorang hamba ialah senantiasa memuji Allah di atas segala nikmat kurniaannya. Tak apalah, dah saya sebut secara keseluruhannya. Dalam Quran kan banyak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sekiranya kamu syukur, aku tambah lagi. Sekiranya kamu kufur, azabku amat pedih. Ayat dalam surah Ibrahim ayat 7. Tetapi manusia ni Allah sebut dalam surah Saba, surah ke-34, di pertengahan ayat yang ke-13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan sedikit sekali dari kalangan para hamba-hambaku yang bersyukur. Yang kufur tu banyak, Tuan Imam. Faham tak? Allah mengurniakan bermacam-macam nikmat ke atas manusia, tetapi yang syukur itu tak ramai, kufur yang ramai. Jadi kalau kita nak tahu sama ada kita ini hamba yang bersyukur atau kufur, ulama bahas ada 3 syarat. Pertama, pengakuan hati segala nikmat yang kita kecapi ini kurniaan dari Allah. Mengaku itu terlebih dahulu. Kalau katalah Tuan Imam berjaya dalam bidang perniagaan, orang tanya Tuan Imam, macam mana Tuan Imam boleh berjaya dalam bidang perniagaan? Jawab tu dulu, ini adalah kurniaan Allah padaku. Betul tak Tuan Imam? Betul. Bagi dari Quran sikit. Jangan dua dari Quran, suratul Hijri, surah ke-15 ayat 21. Wa in min syai' illa indana khaza'inu. Dan apa-apa sesuatu yang kamu miliki itu kurniaan dariku. Dalil kedua surat An-Naml surah ke-27 ayat 40. Hadza min fadli rabbi. Ini jawapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tuan-tuan, dia dapat kerajaannya hebat. Dia punya khadam di antaranya jin-jin. Dan dia boleh bertutur, berkomunikasi dengan haiwan.
Nah, nabi lain Allah tak bagi macam tu. Tapi bila ditanya kepada beliau, hadza min fadli rabbi, jawapan beliau, ini adalah kurniaan Tuhanku kepadaku. Itu baru tanda syukur. Tanda syukur yang pertama, pengakuan hati. Segala nikmat yang kita kecapi hingga ke saat ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup, tidak memadai. Yang kedua, tanda syukur, senantiasa mengucapkan alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang anugerah, tuan-tuan. Macam saya dulu jahil Quran, jahil agama. Nak jadi macam ni pun, tuan-tuan, kena belajar, kena menuntut ilmu. Saya belajar Quran dengan 10 orang guru, khusus Al-Quran saja. Alhamdulillah, daripada saya tak tahu baca, kemudian saya bertemu dengan seorang guru yang ajar saya kaedah-kaedah nak ingat ayat-ayat Quran. Inilah hasil dia. Awal tahun ni saya telefon dia setelah hampir 30 tahun tidak bertemu dengan beliau. Saya dapat nombor telefon beliau daripada seorang sahabat. Saya terus call dia. Dia lebih muda pada saya, tapi oleh kerana dia ni guru kita, kita tetap menghormati beliau. Saya telefon, Assalamualaikum Ustaz. Siapa ni? Saya tak sebut Ustaz Syahrilong, saya sebut Syahrilong saja. Oh Ustaz, enta hebat. Apa yang hebat Ustaz? Ana tengok enta dalam YouTube, Masya Allah, enta boleh kuasai ayat-ayat Quran dengan mudah, Masya Allah. Saya kata, ni lah Ustaz, hasil Ustaz didik, Ustaz ajar, Allah anugerah kat saya. Kan? Sebab tu tuan-tuan, apa jua ilmu ni perlu dipelajari. Dia tak boleh kita nak berangan, aku nak ingat Quran, tak boleh. Kena usaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Kesungguhan. Macam pepatah Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi sekarang dia orang tukar lah. Di mana ada jalan, di situ ada tol. Kan? Yang tu selingan. Nah, cerita gitu. Baik. Jadi tanda syukur seseorang yang kedua ialah senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah. Macam abang kita. Saya panggil abang boleh? Tengok misai putih, janggut putih, umur berapa sekarang? Tak boleh lah saya panggil abang. Saya 65, tapi tak putih lagi ni. Ni parah bahaya ni. Kan? 65 dah tuan-tuan. Kan? But still look young, you know. Baik. Tanda yang ketiga, sifat yang ketiga syukurnya seorang hamba ialah tidak menyalahguna nikmat kurniaan Allah. Itu syukur. Allah anugerah kelebihan pada saya, kan? Sehingga dia orang kata apa? Dr. Zakir Naik of Malaysia. Kan? Dr. Zakir Naik pun, tuan-tuan, saya tengok video dia, dia pun salah. Sebab ayat tu saya hafal. Dia tak boleh nak baca ayat tu. Dia skip. Sebab dia, saya, kita semua, wa khuliqul insanu dha'ifa. Jawapannya dalam surah An-Nisa ayat 28. Kesemua kita ada kekurangan. Kita tak perfect. Kalau aku tahu malam ni aku cancel dah. Aku nak pergi raya dengan dia orang. Boleh makan maruku. Kan? Sekarang tak parah adik. Muafakat nasional. Kan? Boleh tuan-tuan? Macam tak senyum kan? Hampa ni puak-puak mana ni? Kami dua confirm, kita serupa hijau. Tapi dia lagi hebat, kopiah pun hijau putih. Alamak. Tapi itu murah, ini mahal, 160. Ini tempurnya tuan-tuan. Saya tak pakai beli biasa, minta maaf lah, bukanlah act lah, tapi lebih kurang macam tu je lah.
Kopiah aku di rumah dekat 10. Tuan-tuan bayangkan tengok. 160 kali 10, 1,600. Kan? Itu tanda syukur. Faham lah? Pengakuan hati segala nikmat yang dikecapi adalah dari Allah. Yang kedua, senantiasa mengucap alhamdulillah. Yang ketiga, jangan salah guna nikmat. Allah bagi kelebihan ini, saya berdakwah. Dan saya berdakwah dengan jelas. Saya bukan jenis manusia nak ambil hati AJK surau masjid. Mau, aku datang. Tak mau nak buat macam mana? Tu bandar Tunusian On tu, surau tu. Dulu saya masuk banyak kali. Kan? Dia orang tak mau, nak buat macam mana? Saya tak ada rugi pun. Kan? Dan saya dah barulah dalam bidang dakwah ni baru 30 tahun. Baru 30 tahun kau. Sebab guru kita Ustaz Ismail kamu hampir 50 tahun. Saya baru 30. Kan? Selama 30 tahun saya berdakwah ni, saya tidak pernah sekali pun meletakkan harga. Itu prinsip yang saya pegang dan saya jaga hingga ke saat ini. Kan? Selalu orang tanya, Ustaz nak bayar banyak mana? Sebab kebelakangan ni pendakwah-pendakwah semua meletakkan harga. Saya dah 30 tahun, tuan. Alhamdulillah. Ya? Hampa bagi sikit pun alhamdulillah. Hampa bagi banyak pun alhamdulillah. Kalau hampa tak bagi, aku tunggu. Faham? Cerita gitu dah. Kita kembali pada surah An-Nisa ayat 59. Inilah dalil yang menyatakan rujukan umat manusia, orang-orang yang beriman ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Saya terjemah semula, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu pada Rasul dan kepada pemimpin dari kalangan kamu. Kena faham, kepada pemimpin, tuan, ketaatan kepada pemimpin tidak mutlak. Cuba tuan-tuan dengar semula terjemahan ayat saya baca tadi. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah. Bila sebut Allah, ada perkataan taat. Dan taatlah kamu pada Rasul. Rasul pun ada taat. Bila perkataan pemimpin dan kepada pemimpin, tak ada perkataan taat. Sebab kita boleh kemukakan dua dalil, hadis Imam Ahmad dan juga hadis Imam Muslim. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Ibu bapa, pemimpin tidak mutlak. Mana dalil ibu bapa tidak mutlak? Di antaranya surah Al-Ankabut ayat 8. Kalau ibu bapa kita tidak beriman, tak wajib kita taati perintah mereka. Semua ada dalam Quran. Sebab itu panduan kita Al-Quran. Kalau kita berhasrat untuk menemui jalan yang lurus, Allah menyatakan, maka sekiranya kamu bertelingkah di dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kamu merujuk kepada Allah. Allah makna Al-Quran. Kemudian Allah kaitkan yang kedua, Rasul. Rasul itu hadis ataupun sunnah. Inilah dalil. An-Nisa 59. Dan Allah memberi jaminan yang demikian itu adalah lebih baik dan lebih elok kesudahannya. Apa maksud tuan-tuan? Sekiranya umat manusia yang bertelagah, yang bertelingkah, sudi kembali merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah kita bakal mendapat natijah, keputusan yang terbaik. Kena yakin. Sebab untuk menemui jalan yang lurus, panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran kalam Allah, As-Sunnah walaupun kalam itu dituturkan oleh Nabi, hakikat sebenarnya daripada Allah. Dalil Quran tadi. Boleh Tuan Imam? Tuan Imam nampak renung jauh? Duk ingat rumah apa? Awak orang rumah balik kampung? Tak apa. Orang lelaki ni bukan boleh kena tinggal lama-lama, tak boleh. Tengok aku pergi mana pun dia datang sekali. Bukan apa kak, bukan dia tak percaya dengan aku, dia yakin korang. Kan ustaz-ustaz banyak kahwin 2 sampai 3. Aku dulu kini selamanya 1 tu
Kan? Lepas kata Ustaz Syarilun ceramah power, takut bini. Saya tak takut bini, kau itu dia ada tu. Tapi dia tu menakutkan aku. Boleh Zul? Boleh cari kat aku seorang? Zul kata bukan tak nak cari kat Ustaz. Atau aku pun nak cari lagi. Nah, baik. Itu dalil Quran. Rujukan kita Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalil hadis? Hadis riwayat Imam Muslim. Dengar baik-baik. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati, rawahu Muslim. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selama mana kamu berpegang teguh dengan kedua-dua perkara ini, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yang ku tinggalkan Al-Quran dan Sunnahku. Faham tuan-tuan? Untuk menguatkan lagi hujah bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah ini relevan di sepanjang zaman. Di sepanjang zaman sampai hari kiamat, tuan-tuan dan puan-puan, rujukan panduan kita hanya Al-Quran dan As-Sunnah. Mana dalil Tuan Imam? Kalau Tuan Imam boleh jawab dengan tepat, RM100. Satu saat di sekarang habis. Aku takut dia boleh jawab. Sekali itu saya suka slow di balik pulau. Saya tanyalah, siapa boleh jawab dengan tepat berapa kali ayat ini diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang bermaksud, maka nikmatku yang mana lagikah yang kamu nak dustakan? Siapa jawab dengan tepat RM100? Sahabat tu dia bangun 31 kali. Memang betul mati dah aku kata. Tetapi saya kata ada soalan tambahan. Soalan tambahan dia tak boleh jawab. Selamat duit aku. Saya kata kalau tuan memang boleh jawab, baik. Surah Ar-Rahman ada berapa ayat? Ada jam, tak boleh nak ingat. Selamat duit aku. Sampai ingat nak bagi kat empat senang-senang. Weh, aku nak dapat pun susah weh. Itu cerita dia. Nah, saya nak buktikan bahawasanya Al-Quran dan As-Sunnah relevan di sepanjang zaman. Baik, saya nak bagi tahu bahawasanya Nabi Isa alaihi salam, yang mana beliau ni belum wafat. Betul tak muslimat? Nabi Isa belum wafat. Muslimat? Betul tak ni? Betul, alhamdulillah. Hampa bagi dalil Quran kat aku sikit. Hampa tahu betul tapi hampa tak tahu. Surah tulis Ali Imran 55, surah An-Nisa 158, Az-Zukhruf ayat 61. Saya ulang semula. Dalil Nabi Isa AS belum wafat. Tak tahulah, saya dengar orang cerita, tonton konon-konon tahun hadapan 2020 tahun akan keluar asap. Nah, sebahagian kata tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak berlakunya kiamat, di antara tanda besarnya ialah turunnya Nabi Isa. Nabi Isa pun belum turun lagi, nak kiamat macam mana? Dia turun esok, selama 7 tahun beliau memimpin umat Muhammad. 7 tahun. Umur dia 33 sebahagian kata. Yang sewaktu Allah angkat beliau hidup-hidup. 7 tahun kemudian baru diwafatkan oleh Allah. Beliau belum turun lagi, macam mana nak kiamat? Jangan percaya tuan-tuan. Soal kiamat hanya Allah saja mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah, surah Luqman ayat 34. Allah saja yang tahu bila akan berlaku kiamat. Baik, Nabi Isa belum wafat. Dalil Quran Ali Imran 55, An-Nisa ayat 158, Az-Zukhruf ayat 61. Az-Zukhruf ayat 61 lah tuan-tuan, yang disebut oleh Allah dengan jelas,
Nabi Isa akan diturunkan semula ke alam dunia ini, dan itulah tanda-tanda akan berlakunya kiamat. Tapi tuan-tuan kena faham, Nabi Isa tak akan turun di kawasan Taman Kasturi ni. Hampa jangan duk perasan pula. Tengok-tengok dia datang ni, Assalamualaikum, saya Nabi Isa. Ui, cantik. Orang Taman Kasturi betuanya Nabi Isa, banyak cantik muka hampa. Nah, apa yang saya baca, apa yang saya dengar, perkara-perkara kiamat ni akan berlaku banyak di Syria. Sebab tu tuan-tuan tengok hari ini Syria, peperangan demi peperangan. Imam Mahdi juga akan muncul. Nah, dia akan berganding dengan Nabi Isa. Yang saya nak bagi tahu, kalau kita hari ini panduan kita Al-Quran dan As-Sunnah, panduan Nabi Isa alaihi salam juga sama. Sedangkan beliau adalah ulul azmi. Ulul azmi ni benda, nah, yakni Rasul yang banyak diuji oleh Allah. Berapa orang tuan-tuan? 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 aja. Tuan-tuan, apabila beliau diturunkan semula, sebab beliau belum wafat, tuan-tuan kena ingat, Nabi Isa juga ada kitab di tangannya, kitab Injil. Adakah ketika itu Nabi Isa masih berpandukan kepada Injil? Jawapannya tidak. Dia juga, Tuan Imam, for your information, cakap Inggeris sikit. Nak cakap Arab takut hampa tak faham. Oi, aku pernah pergi negara Arab tau. Hampa ingat aku cerai tak? Oh, aku pergi Yaman tu, belajar sana. Kan? Alhamdulillah. Masa tinggal kat sana, saya cakap Arab sampai Arab tak faham pada mangkuk ayun. Bahasa aku terlalu tinggi. Nabi Isa ketika itu tidak lagi berpandukan kepada Injil. Dalil bukan dalil Quran, dalil hadis riwayat Imam Muslim. Dengar baik-baik. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada kuliah bulanan tak sini, ustaz mengajar kitab ni? Ada mengajar kitab Mustikah Hadis tak? Tak ada. Tak apalah tuan-tuan carilah Mustikah Hadis jilid pertama. Dia ada muqaddimah, ada jilid pertama dan jilid kedua. Hadis yang saya nak baca ni, hadis dalam jilid pertama, hadis ke-15. Ini sebagai dalil Nabi Isa juga berpandukan pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala was sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan kamu? Kamu tu kita, umat Muhammad di akhir zaman. Ketika Isa anak Maryam diturunkan semula untuk memimpin kamu. Nabi tidak berhenti kat situ, tuan-tuan. Nabi menyambung sabdanya. Ketika itu Isa, dia akan memimpin umatku di akhir zaman dengan berpandukan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah jawapan yang cukup Power Rangers. Quran dan hadis relevan di sepanjang masa. Jadi amat malanglah tuan-tuan, kita solat tak tinggal 5 waktu berjemaah. Dalam solat kita pohon ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah kita beri salam, kita tak ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana untuk bertemu dengan jalan yang lurus? Sebab jalan yang lurus itu Al-Quran juga hadis. Tuan-tuan, Allah bagi jaminan. Kalau ikut Quran, kehidupan kita tak susah.
Mungkin tuan-tuan yang kali pertama belum pernah dengar saya ceramah. Muslimat ada yang belum kenal saya tak? Ha? Siapa-siapa yang belum kenal, alamat umur pendek. Lebih baik hampa kata kenal. Saya pun dulu muslimat, kerja juga, makan gaji. Saya kerja dengan Maybank selama 16 tahun. Saya pun pegawai bank juga, tuan-tuan. I was a bank officer, for 16 years. English educated. Saya berpendidikan Inggeris. Tuan, saya makan gaji juga dulu macam orang lain. Tapi bila Allah anugerah hidayah kepada saya, petunjuk, kesedaran, kita jahil ketika itu, kan? Melalui majlis-majlis ilmu yang saya ikuti, itu permulaan, tuan-tuan, Allah anugerah hidayah. Kita dapat kesedaran, kita dah ada anak, dah kahwin, tapi Quran tak pandai baca, agama kita tak faham. Allah, saya pun buat perubahan. Sewaktu saya bekerja dulu, tuan-tuan, daya ingatan saya memang kuat dari sudut kemampuan mengingati nombor-nombor. Itu memang waktu kerja lagi. Di antaranya saya ada kemampuan boleh mengingati nombor-nombor telefon cawangan Maybank di seluruh negara. Tuan-tuan bayangkan, tengok nombor telefon punya banyak, saya boleh ingat. Dan kita ada buku dia panggil manual operation tu. Kalau kita buat silap dengan komputer, nak guna kod apa, kod nombor berapa, saya tak payah rujuk, Zul, semua dekat sini. Itulah permulaan, tuan-tuan, saya duk fikir, kenapa aku tidak bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran dan agama. Hasil kesungguhan, hasil doa, inilah saya, Kak. Okey tak saya sama Quran sekian hadis, boleh tak? Tak okey, hampa main duduk sini tengok. Dia tak ngaku pun. Itu ceritanya rahsia, tapi tak apa, malam ni saya ajar lah. Dia, tuan-tuan, daya ingatan ni, dia ada kaedah-kaedah yang perlu kita amalkan. InsyaAllah lah nanti saya bagi tahulah, saya terang. Tapi nak bagi tahu, inilah Quran, inilah hadis. Bila saya tekad untuk meletakkan jawatan, kawan-kawan yang rapat dengan saya pujuk, tak payahlah Syaril, kan? Ni masa depan awak ni, kan? Ada kawan-kawan saya yang jadi general manager, ada yang menjadi pengurus cawangan, Masya Allah, kan? Kita resign, letak jawatan 24 jam. Saya masuk ke pondok di Bali. Kemudian saya merantau dari satu tempat ke satu tempat sambil berkhidmat dengan sekolah agama rakyat. Saya bergaul dengan para ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah ni, itulah di antara permulaan. Saya ni bab public speaking. Orang Melayu kata apa? Apa nama? Public speaking apa? Melayu kata apa? Kita nak berucap depan orang ramai. Saya tak gugup sebab sewaktu kerja di bank dulu, Zul, we have to present, but presentation, and I have to speak in English, not in bahasa Melayu. So no problem, kan? Kalau nak cakap Melayu, memang kita Melayu dah. Dah bahasa Inggeris pun kita boleh cakap dengan fasih di hadapan ramai staff. Sewaktu tu saya di typing, staf kami ramai, hampir 50 orang. Maybank cawangan yang besar, di antaranya di typing lah. Kita boleh berpidato di hadapan orang ramai dalam bahasa Inggeris. Jadi saya duk fikir, kenapa dalam bahasa Melayu tak boleh? Saya belajar agama, ikut kuliah-kuliah, alhamdulillah sampai hari ini. Jadi bila saya nak letak jawatan tu, kawan-kawan suruh saya fikir panjang-panjang, kan? Ini masa depan awak, Syarif, anak-anak masih kecil lagi. Esok anak nak makan apa? Saya jawab, anak makan nasi lah, bahlul. Takkan nak makan chicken chop. Kita orang Melayu. Kan? Keluarga saya memang
Mungkin saya letak perkataan boykot saya terus. Ada di kalangan mereka yang menyatakan saya bodoh. Dah kerja elok-elok, nak cari susah. Tapi dia tak tahu saya bertemu dengan ayat Quran dalam surah Taha, surah ke-20, di pertengahan ayat 123. Inilah ayat yang tuan-tuan, yang meyakinkan saya untuk meletakkan jawatan dan bertawakal kepada Allah dalam soal rezeki, tak perlu bimbang. Dan hari ini saya telah membuktikannya, khususnya tuan pengurusi, kepada keluarga saya. Saya masih hidup, saya pun ada rumah taklah besar, saya pun ada kereta, cukup lah. Tapi kalau pergi Mekah, aku banyak kali Tuan Imam berapa kali pergi Mekah? Belum ke? Apa? Pergi ke belum? Sekali. Haji, umrah. Ni haji 2 kali, umrah 4 kali. Bukan ada kerja apa-apa. Kan? Haji 2 kali tu. Haji kali kedua tu, Masya Allah, korporat telefon, korporat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz nak pergi tak buat kerja haji? Saya dah tunaikan fardu haji tahun 1995. Kali pertama saya pergi Mekah sama arwah ibu saya, adik-adik sponsor. Masa tu saya tak kerja dah, saya letak jawatan tahun 1989. Yang telefon ni tahun 2008. Kan? Dia kata, Ustaz pergilah, saya sponsor semua, berapa pun saya bayar. Dia memang kaya lah, betul. Tapi dia letak syarat. Apa syarat? Tolong pimpin bapa dan ibu dia. Kan? Mungkin dia orang ni tak ikut kursus-kursus haji. Jadi dia hendak saya sebagai mutawif, sebagai peribadi punya mutawif. Rupanya bapa dia hebat, datuk. Mak dia datin. Dia tak sedar aku ni Tan Sri. Kan? Saya kata boleh, tapi saya juga letak syarat. Apa syarat, Ustaz? Saya nak bawa orang rumah saya. Kalau setuju dengan syarat ini, saya bawa. Okey, no problem. Dia bagi kat saya, tuan-tuan, 120,000 untuk 4 orang. Masya Allah. Saya cari hotel yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Keluar hotel tu terus masuk ke Masjidil Haram. Masya Allah. Rezeki, tuan-tuan. Karena saya bertemu dengan ayat ini, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a huda ya fala yadhillu wa la yashqa. Tu dalil dia. Saya memang, kalau kata gila Quran tak apa bang. Gila Quran okey tak? Kalau gila babi? Ada mana wakil rakyat mana atau di Malaysia ni, dia tak bagi sebut babi, khinzir pun dia tak bagi sebut. Dia sebut apa? Beliau. Beliau telah datang. Punya nak jaga hati Cina, celaka betul popok ni. Babi kata babi lah. Amboi, nak jaga sungguh hati puak-puak kafir ni, sampai babi pun dah panggil beliau. Aku pening lah orang Melayu ni. Ya Allah. Dah. Saya memang gila Quran, Zul. Sebab tu Allah anugerah macam ni. Sampai tahap tuan-tuan hari ni, alhamdulillah saya tak perlu hafal ayat Quran. Saya hanya perlu tengok sahaja. Selepas saya tengok Imam beberapa kali, dengan izin Allah ingat. Anugerah Allah tu yang kata anugerah Allah, bukan semua orang dapat. Kalau saya baca ayat Quran tak betul, ada suara yang akan memperbetulkan bacaan tersebut. Masya Allah. Bila saya sebut surah sekian, ayat sekian salah, dia beritahu surah dan ayat yang betul. Masya Allah, tuan-tuan. Kalau saya lupa, saya tunggu dia bagi tahu je. Saya kata sekejap lagi dia bagi tahu. Saya dapat dengar di telinga abang. Abang tak dapat dengar sebab martabat abang rendah lagi. Ni dia, tuan-tuan.
Ayat yang bermaksud maka apabila datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni Al-Quran, lalu siapa yang mengikuti petunjukku itu, Allah bagi dua jaminan. Fala yadhillu wala yashqa. Maka pertama, kamu tidak akan sesat dan tidak akan menemui kecelakaan dalam kehidupan. Alhamdulillah. Kak, hidup saya macam tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak kaya, betul, duit tak banyak. Syukur apa yang ada. Rumah saya pun 6 kali dah pergi Mekah. 2 kali haji dan 4 kali umrah. Patutnya hujung tahun ni saya nak pergi kali ke-7. Ada korporat daripada Langkawi nak sponsor. Tapi oleh kerana saya banyak komitmen, kerana saya pun ada tahfiz. Dah bukan 10 tahun dah tahfiz. Nanti saya sebutlah. Alhamdulillah Kak, pelajar kami cemerlang SPM. Ada yang dapat 9A, dapat 7A, 4A, yang tak ada A pun ada. Itu jangan kuat-kuat sangat. Kita integrasi. Apa dia integrasi? Agama campur akademik. Sekolah ni berdaftar dengan Majlis Agama Islam Kedah. Dah 10 tahun dah berjalan. Alhamdulillah. Walaupun ketika ini tuan-tuan agak meruncing sedikit di segi kewangan. Sebelum ni saya belum pernah lagi alami masalah kekangan kewangan tuan-tuan. Tapi kerana hari ini, kerana ekonomi meleset, sumbangan-sumbangan tak seperti dulu lagi. Saya tengok dalam tempoh 3 bulan yang lalu, sekolah kami telah menggunakan hampir RM200,000 habis. Sebab kami kaki tangan ramai, 53 orang. Ramai tuan-tuan. Pelajar tak ramai, 230, sekolah rendah, sekolah menengah lelaki dan sekolah menengah perempuan. Tapi pekerja ramai. Kami punya overhead cost, perbelanjaan tetap kami bulanan RM120,000. Semualah, makan, asrama, KWSP, allowance. Saya tanya accountant kami ada accountant yang buat account. Dia kata sebulan kutipan yuran hanya RM60,000 sahaja. Patutlah 3 bulan ni royuk RM180,000. Kan? Tapi tak apalah nak buat macam mana. Kan? Tapi dah 10 tahun berjalan, alhamdulillah. Ni baru rasa sedikit tuan-tuan. Jadi maknanya macam ada simptom. Kan? Ada petanda lah. Petanda nak susah. Macam orang kena kencing manis lah. Kan? Kencing manis ni macam mana nak tahu kita ada kencing manis atau tidak? Tahu? Senang. Selepas kita buang air kecil, tuan-tuan tengok ada tak semut kat air kencing. Kalau ada tu bang, tu ada kencing manis. Tapi itu tak kritikal lagi. Yang lagi kritikal Zul, belum sempat dia buang air kecil, semut dah tunggu. Itu bukan kencing manis, kencing orang. Tuan-tuan ingat senang ke nak takbir sebuah sekolah? Saya one man show. Dari dulu kak sampai hari ini saya yang cari dana. Alhamdulillah lah. Walaupun dah susut banyak, tapi saya terus berdoa pada Allah, selamatkanlah Taufik Mutmainah. Macam-macam usaha yang saya buat untuk memastikan kewangan kukuh. Kalau tak kukuh pun, sekurang-kurangnya kami ada kemampuan untuk membelanjakan setiap bulan RM120,000. Sebelum ni alhamdulillah tuan-tuan, tak usik langsung wang reserve kami, tak usik. Tapi oleh kerana ekonomi meleset, barang, keperluan harian, makanan, minuman, semua mahal, kita pun faham lah. Tapi kembali pada ayat tadi, kerana keyakinan saya terhadap ayat tadilah tuan-tuan, saya bertindak meletakkan jawatan 24 jam. Allah bagi jaminan, sesiapa ikut Quran, dia tidak sesat dan tidak akan menemui kecelakaan di dalam kehidupan. Saya ingat ni sahabat saya ni, dia dinaikkan pangkat. Dia kerja, saya kerja 3 tahun awal daripada dia. Dia pindah ke KL, naik pangkat.
sampai jadi pengurus cawangan. Satu hari dia datang rumah saya kak. Masa tu saya dah tak kerja. Dia rasa pelik bang. Sampai di rumah ni masuk. Ni rumah hang ni. Orang utara betul lah kan. Hang sewa kau maksudnya rumah aku lah. Besar ni kata no. Hang buat kerja apa? Dia tanya pula. Lah hang kan tak tahu aku bukan ada kerja, aku berdakwah. Tuan-tuan dia boleh tanya saya. Berdakwah boleh hidup kan? Lalu saya pun kata dia, hang tengok elok-elok aku hidup kan mati. Oh, dia kata hidup. Ni kadang-kadang bang, kita tak yakin dengan Quran. Saya bukan nak bangga tuan-tuan. Keluarga saya ni adalah 3-4 orang yang memang berjaya. Berjaya bukan kata kerja besar, kaya raya. Ada seorang tu cukup kaya. Sampai Mahathir lantik dia, saya tak nak sebut lah. Mahathir lantik dia tahun lepas. Menerajui satu. Sebab kaya sepasal, yang kedua dia genius. Keluarga saya ni alhamdulillah. Saya saja yang pilih jalan. Tapi saya masih hidup, alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau duit banyak pun Tuan Haji, panggil Tuan Haji boleh? Boleh ya? Belum pergi lagi. Tak apa, tahun depan pergi. Simpan duit banyak-banyak, bawa saya sekali. Saya boleh jadi mutawif. Kan? Kalau ada 100 juta pun tuan-tuan, kalau kita mati tak bawa balik. Kadang-kadang tuan-tuan dengar baik-baik, dunia bukan segala-galanya. Saya nak baca ayat Quran. Saya bercakap semua sandaran Quran. Alhamdulillah Allah bagi. Jadi orang tak kecil hati. Kadang-kadang datang ceramah hantam orang kaya. Orang kaya ni kedekut, tak hidup masin. Esok hidup susah. Ayat Quran tak baca. Saya bagi tahu. Tidak semua kekayaan yang kita miliki akan memberi manfaat kepada kita. Afara'aita immatta'nahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 205 hingga 207. Ini untuk orang kaya. Dengar baik-baik tuan-tuan. Tuan-tuan kaya ni, ada orang kaya sini, dengar baik-baik ni. Nampak macam orang kaya? Allah bagi tahu Muhammad, apakah kamu tidak melihat orang-orang yang lain kali di Pawali kita batal lah. Kita sama-sama pergi sambut kan bagus. Main mercun sama. Tak apalah, hak dia orang kan, tak dikata apalah. Kita tuan-tuan, kalau nak hidup harmoni, kita jangan menghina agama orang lain. Ini dalam Quran. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah al-an'am ayat 108. Jangan hina agama orang. Itu hak dia. Biarlah dia dengan cara kehidupannya dan kepercayaannya. Bila kita tak usik agama orang, orang tak usik agama kita. Tapi malangnya hari ni di Malaysia tuan-tuan, pemimpin-pemimpin haprak ni yang memulakan makna perkara-perkara yang tidak disenangi ni. Betul tak? Cakap pelik-pelik tentang agama orang ni jadi perbalahan. Kan? Kita kena bagi Islam memimpin tuan-tuan. InsyaAllah kita akan buktikan Islam senantiasa berlaku adil pada seluruh rakyat. Kita tak mau Melayu memimpin, Islam memimpin. Aslim taslam, hadis Bukhari. Kalau kamu Islam, kamu selamat. Kalau Islam memimpin, bangsa Melayu selamat, bangsa India selamat, bangsa Cina pun selamat, Indon pun selamat. Bangla tak ada lah. Datanglah nak duduk sini, tak apa, ini bumi milik Allah. Saya memang dari dulu saya kata macam tu. Bumi ni milik Allah. Cumanya yang mula-mula datang ke sini Melayu, jadi hormatlah sikit. Tu je. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Janganlah awak datang lewat tiba-tiba awak nak jadi tokeh. Tak betul lah. Kan? Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan tengok gambar Piramli Doremi tu.
Contoh Nabi buat, contoh Piramli buat memang betul. Tuan-tuan masuk YouTube, type Do Re Mi. Lepas tu pohon kerja. Pohon kerja, Ibrahim Dim pergi cari kerja. Dia lalu depan rumah besar tu, jawatan kosong kan. Dia tengok syarat dia. Gaji RM100, makan sendiri. Ya apa punya kedekut lah majikan. Tak apa lagi. Kelulusan darjah 1. Aku darjah 2. Sebelum habis tahun aku berhenti. Darjah 1. Boleh. Tinggi 5 kaki 2 inci 3 suku. 5 kaki 2 inci tak ada, 3 suku ada, dia kata. Kan? Kemudian kebolehan tahan maki. Makna tuan rumah tu garang lah tuan-tuan. Ni nak cerita ni, bangsa pok-pok ni macam ni, macam Ibrahim Din. Pergi nak cari kerja. Dia bagi salam, masuk rumah kawan tu. Kawan tu tanya apa? Tuan, saya tengok tadi di luar sana ada tulis, ada jawatan kosong, kerja kosong. Saya ingin minta lah kerja tu. Aku baru tendang seorang lah tadi, kerana layar buruk. Saya tak pakai layar tuan, saya motorbot. Ya. Aku fikir kau lebih layar buruk daripada dia. Lepas tu tuan rumah tu ambil rokok bubur di mulut. Ibrahim dia bangun, tak menyala. Ambil rokok bubur mulut dia. Dia cucuk menyala. Terus dia sila panggung tuan-tuan. Dia tanya pula tuan rumah tu, berapa harga rumah ni beli dulu? 60,000. Nak jual? Belum lagi. Dia kata datang untuk apa ni? nak cari kerja. Kebetulan dia kata. Tengok tu rumput di sana, rumput panjang, pergi potong rumput. Tuan rumah tu tanya, apa? Aku potong rumput? Bangsa ni macam ni tuan-tuan, tak sedar diri. Kalau kata gambar Piramli semua ada pengajaran. Tu tuan-tuan. Pak pernah tengok gambar Piramli? Tapi bagi saya, bumi ini milik Allah. Orang Indon ke, orang Bangla, datanglah cari rezeki. Rezeki ni ketentuan Allah memang ada kat sini. Rezeki dia orang. Ada orang Malaysia rezeki kat luar negara. Kan? Jadi kita tak payahlah berbalah. Hidup dalam keadaan harmoni. Itu yang saya yakin tuan-tuan. Akhirnya saya meletakkan jawatan kerana nak ikut Islam. Dia bagi Oi. Takbir. Banyak interruption lah ni. Banyak gangguan lah, kan? Jadi cerita begitu tuan-tuan. Kena yakin. Saya nak sudahilah dengan ayat dalam surah An-Nisa ayat 100. Tuan-tuan, saya boleh berhenti kerja kerana bertemu dengan ayat ni. Saya yakin dengan Quran. Saya yakin dengan janji-janji Allah. Bang, panggil abang ni tak apalah, kan? Walaupun 62 kan. Surah An-Nisa surah keempat ayat 100. Dengar baik-baik. Bila saya bertemu dengan ayat ni lah, saya pulang ke rumah, beritahu rumah, aku buat keputusan nak letak jawatan 24 jam. Kan? Tanya dia, macam mana? Awak nak ikut saya ataupun nak balik tinggal rumah mak awak sementara? Aku nak stabil, cari kerja lain. Dia nak masuk pondok. Umar kata, kalau senang, kita sama-sama senang. Susah, kita sama-sama susah. Itu yang aku sayang kat dia lah. Dia pun sayang kat aku, kan? Itu yang tak sampai hati, aku nak kahwin seorang lagi. Walaupun kini aku sedang glamour. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah
Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Imam, tu dah. Cantik ah. Anugerah Allah, Imam. Surah keempat, nama surah An-Nisa, ayat 100. Baca pun betul, no? Masya Allah. Anugerah Allah, tuan-tuan. Saya harap-haraplah legasi saya ni akan disambung oleh cucu-cucu saya. Ada 3 cucu lelaki yang tinggal bersama saya. Saya sering buat air penerang hati. Alhamdulillah, tuan-tuan. Memang terang hati 3-3 tu. Tambah yang ketiga tu, Masya Allah. Umur tak sampai 2 tahun, banyak benda dia tahu, tuan-tuan. Berkat ayat-ayat Quran yang saya baca di air, kemudian saya bagi dia orang minum. Dulu saya buat untuk saya, sekarang tak payah dah, sebab martabat saya dah tinggi, Alhamdulillah. Kan? Dulu memang saya buat, tuan-tuan. Tiap kali nak hafal Quran, saya buat air penerang hati. Nanti malam ni saya ajar. Ayat yang bermaksud, dan sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, Allah bagi 4 jaminan. Yang pertama, yajid fil ardi muraghaman katsira. Ada tempat kediaman, tempat pelindungan. Jangan bimbang. Yang kedua, wasa'ah, rezeki yang luas. Tu yang saya yakin. Ni Quran ni. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya. Saya keluar dari rumah, tuan-tuan. Kami tinggal di Parit Bunta. Saya beli rumah ke time tu tahun 1984, harga 80,000, rumah teres 3 bilik, bata merah. Saya tinggal segala-galanya. Kami hanya bawa katil, peti sejuk dan juga dapur. Yang lain semua saya tinggal. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya kerana berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian ditimpa kematian, kalau takdir dalam perjalanan ke destinasi yang saya ingin tuju, tiba-tiba mati, Allah bagi 2 jaminan. Mendapat ganjaran pahala dan keampunan Allah. Tapi saya tak mati, saya panjang umur, Alhamdulillah, Allah bagi rezeki melimpah ruh. Tak susah pun. Sekarang, tuan-tuan, rumah saya bukan rumah teres, banglo. Besar tak berbesar, bang. Buka 3 kaki, panjang 7 kaki, dalam 7 kaki. Wah, ada dalamnya. Itu kubur, tempat kau nak mampus. Saya yakin, saya takabur. Saya yakin, ini keyakinan saya terhadap Quran. Saya nak ikut jalan lurus, tuan-tuan. Bayang macam mana saya seorang diri boleh mentadbir mengurus sebuah sekolah dah 10 tahun. Syukur pada Allah. Kebanyakan pekerja kami itu semua suami isteri kak. Macam-macam kebajikan saya bagi. Sebab tu kos kami tinggi. Saya bukan nak takabur, pergi cari sekolah lain. InsyaAllah tak sama macam yang saya buat. Di antara kebajikan, tuan-tuan dan perempuan, makan pagi tengah hari semua ditanggung oleh sekolah. Anak-anak kaki tangan tak perlu dihantar ke rumah pengasuh. Kita wujudkan, dah lama saya wujudkan, 8 tahun sudah saya wujudkan nursery. Tak perlu bayar, kami cari pengasuh, bayar kat pengasuh. Walaupun gaji tak tinggi, tak ada seorang pun yang letak jawatan dah 10 tahun. Alhamdulillah. Kemudahan pinjaman, kan? Jadi makna kalau ada anak 5 orang letak kat situ, tak pening kepala dah. Ini pagi-pagi seorang ke sini, seorang mana nak pergi kerja lagi, ya Allah. Tu yang kos kami tinggi, bang. Alhamdulillah, Allah bagi. Memang nawai itu dari awal saya nak wujudkan sekolah sedemikian. Dan saya telah melaksanakan hampir 8 tahun dah. Nursery, makan tu dari awal lagi. Makan pagi, anak-anak tak perlu fikir, tak perlu bagi mandi. Bangun saja, angkat, tak kat tempat nursery. Nursery tu pun dalam bangunan tu. Cuma tahun depan kita sewa depan tu, kan, supaya dia tak ganggu. Jadi ibu mereka pun senang dengar anak menangis ke anak menyusu. Alhamdulillah, Tuhan bagi, saya yang urus. Alhamdulillah, saya banyak berdoa pada Allah. Kena yakin, ya ayyuhalladzina amanu
In tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agamaku, aku tolong kamu. Allah dah tolong saya banyak, abang. Kalau ikut logik akal, bungkus lama dah sekolah ni. Tapi tak boleh ikut logik akal, mengusi. Kena ikut Quran. Kita buat kerja baik, alhamdulillah. Nah, dan tahun lepas memang cemerlang lah. Batch yang ketiga mengambil SPM. Tahun ni ada 15 orang calon. Kebanyakan mereka semua hufaz, penghafaz Quran. Tahun lepas paling cemerlang 9A. 9 subjek semua A dah. Seorang tu 7A, ada 4A, ada 3A. Alhamdulillah. Tahun ni kita tak tahu lagi lah, tapi kita jangka mungkin tahun ni tak sehebat tahun lepas. Mungkin ada seorang dua yang boleh dapat 6A. Kan? Kadang-kadang kita tengok sekolah kerajaan pun tak mampu. Kan? Sedangkan guru mereka lagi hebat. Kursus-kursus, kan? Tapi kita ikut perkembangan zaman. Ada yang apa, metod yang terkini, kita akan panggil pensyarah-pensyarah, maktab datang bantu. Itu. Jadi tuan-tuan, yakin dan percaya. An-Nisa ayat 100. Selama mana kita beriman pada Allah dan Rasul, Al-Quran As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah tidak susah. Bahagia di dunia, insya-Allah sejahtera di akhirat. Boleh? Jadi saya nak bagi salam dulu, kemudian mau nak cerita apa benda saya nak bagi tahu. Boleh? Jadi ribuan kemaafan, terkasar bahasan sebagainya. Aku nu qauli hadza wa astaghfirullah alladzi ma li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menghantar anak ke tahfiz yang saya urus, kami berdaftar. Nanti kita letak kat belakang tu ada flyer ni. Ada maklumat, nombor telefon saya pun ada. Kalau tuan-tuan nak menyumbang, account number semua ada kat sini. Kalau nak menyumbang malam ni pun boleh. Tolong bentang sejadah kejap, boleh? Nah, sebab macam saya sebut tadi, kritikal dah sekarang ni. Nah, saya selalu khutbah di sebuah masjid 6,000 selalu dapat. Baru-baru ini dapat 3,000 tuan-tuan. Orang ramai macam tu juga, tapi susut dari segi sumbangan. Jadi kalau tuan-tuan nak hantar, inilah gambar-gambar sekolah bangunan kami. Ini gambar YB yang bukan kalah, belum menang. Nah, nanti kita letak kat sana belakang tu, insya-Allah. Kemudian yang keduanya, kalau tuan-tuan yang bekerja ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan, bayar zakat melalui kami, tak perlu bayar cukai. Jangan bimbang. Kami dah 8 tahun menjadi amil zakat negeri Perlis. Sekolah di Kedah, tapi amil zakat negeri Perlis. Jadi cerita begini, kalau tuan-tuan dan perempuan biasa membayar cukai kata 2,000 setahun, bayar 2,000 sebagai zakat, resit tuan-tuan dan perempuan tetap 2,000. Tak perlu bayar cukai. Kami dapat separuh 1,000, Majlis Agama Islam Perlis 1,000. Yang inilah tuan-tuan yang banyak membantu kami. Dan yang terkininya, saya dah mula melancarkan pula tuan-tuan yang disebut sebagai direct debit. Potongan daripada akaun kita secara direct. Memang di bank ni ada SI, dia panggil apa nama, apa SI? Standing instruction. Tapi tuan-tuan kena pergi bank. Yang ni tak payah, saya dah bawa borang. Akaun kami di bank Islam. Saya orang pertama yang bank didak wang saya, akaun saya RM50. Dan saya buat perjanjian sehingga tahun 2050. Maknanya sekarang 65, 30 tahun lagi. Tiap-tiap bulan RM50. Bulan lepas dia dah potong dah. Nah, saya tak perlu pergi bank. Kita sign borang, siapa yang berminat, insya-Allah. Nah, datang berjumpa saya tunjuk cara macam mana. Kalau nak bagi RM10 kali 15, minimum RM10 lah. Dia tak boleh bawah pada 10. Nah, ini di antara usaha saya lah yang terkininya, direct debit. Nah, saya kena buktikan juga, jangan kita minta orang sumbang, kita pun tak sumbang. Alah RM50 tuan-tuan, bukan nak apa-apa ke dana. Tu pun lain kali lah kita datang, kita bahas kelebihan bersedekah di jalan Allah. Saya yakin dan percaya, saya mendapatkan yang tuan-tuan. Di antaranya sumbangan kita hari ni, sebab saya tertinggal duit tu, saya tengok ada tabung, kan? Selalunya saya bagi juga, tapi hari ni saya tak bagi tabung tuan-tuan, sebab saya tertinggal duit. Bukan aku nak bagi banyak, RM2-3 sudah lah. Aku kelang kabut tinggal duit.
Selalunya saya tak pernah miss derma, mana-mana surau, masjid yang saya singgah solat dan sebagainya, atau saya berkuliah atau berceramah. Tuan-tuan, saya na'udzubillah bukan saya riak. Saya amalan sedekah ni dah hampir 37 tahun tuan-tuan. Setiap hari dengan izin Allah. Sebab tu tuan-tuan tengok, alhamdulillah sihat. Allah sebut dalam Quran, kita belanja di jalan Allah, Allah ganti dengan kesihatan. Kena yakin, jangan bakhil tuan-tuan. Kita bukan nak bawa balik duit tu, tapi tengok Allah ganti kesihatan. Alhamdulillah. Nah, setakat hari ni belum ada lagi lah yang kronik-kronik. Cuma satu ketika dulu doktor saja, dia suspek saya kena kanser usus. Dia suspek. Kemudian dia kata, kalau nak tahu Ustaz, kita kena buat scoping lah. Tak mahal pun dia kata, 3,000. Kita pun pergilah buat scoping. Scoping ni maknanya dia masuk kamera melalui lubang tubuh. Yang aku susah hati hari tu bang, dia suruh aku telanjang. Aku bimbang juga, nanti nurse selfie dengan punggung aku kan. Lepas 4 hari dia call, Ustaz, okey, result dah keluar, alhamdulillah, bukan kanser usus, tetapi usus Ustaz ada polip, ada kudis. Kesian tuan-tuan, doktor yang syok saya ada kanser, dia pernah meninggal dunia kena kanser dah 3 bulan. Tu doktor yang kata aku ke kanser, dia pun kena kanser, dia pun tak tahu dia ada kanser. Dia kanser apa saya tak pasti. Nah, jadi alhamdulillah berkat sedekah ni yang bimbang. Nah, dan yang keduanya, yang ketiganya tuan-tuan, siapa yang nak direct debit datang jumpa saya lah, saya bagi tahu. Flyer ni insya-Allah kita letak kat belakang tu. Inilah tuan-tuan, saya telah menerbitkan sebuah buku. Tajuknya Aku dan Al-Quran. Memang nipis, RM10 tuan-tuan. Kenapa saya letak RM10? Saya dah sumbang pada Tahfiz Mutmainah yang saya urus dah lebih pada RM6,000. Saya sumbang pada Perjuangan Islam hampir RM5,000. Saya bantu orang-orang susah, orang-orang miskin beribu-ribu ringgit. Awal ustaz tak ambil ala kadar saja. Dalam buku ni lah tuan-tuan, saya rakamkan ilmu tentang Al-Quran yang saya belajar. Kaedah hafazan Quran, kaedah nak buat air penerang hati, kaedah amalan-amalan yang dapat membantu daya ingatan kita jadi kuat. Anak-anak malah pergi sekolah, cuba buat kaedah yang saya ajar dalam ni. Ramai tuan-tuan, alhamdulillah, saya bomo part time. Kalau 10 orang datang ke rumah, suruh buat air penerang hati, anak malah ke sekolah, insya-Allah Allah makbul 8 orang. Ada juga yang Allah tak makbul. Nah, itu memang degil itulah. Itu tak boleh bagi minum air botol ni tuan-tuan, kena panggil dia jumpa saya, aku belasah kepala dia dengan botol ni. Kan? Itu jenis degil. Dan ada Asmaul Husna, benda mudah tapi kita tak amal. Saya amalkannya, dapat membantu daya ingatan yang kuat. Ada amalan-amalan harian yang juga dapat membantu supaya daya ingatan kita kuat. Jadi kalau tuan-tuan membeli, mana tuan-tuan juga menyumbang kepada Tahfiz, kepada Perjuangan Islam, dan saya sedang membayar sewa rumah seorang sahabat yang kena angin ahma. Dah setahun lebih. Dia kena dekat 2 tahun, saya dah bayar dekat setahun. Sebulan RM300. Jadi inilah sumbangan-sumbangan ni, jualan ni lah tuan-tuan, yang saya bantu orang-orang yang tidak ada keupayaan. Jadi nanti siapa yang berminat, insya-Allah kita solat isyak dulu. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi ribuan kemaafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.